Assalamualaikum semua. Ni Dr. Ija balik. So, hari ni kita nak buat aktiviti fun learning menggunakan STEM. Apa tu STEM? Tahu tak apa tu STEM? Science, S untuk Science, T untuk Teknologi, E untuk Engineering dan M untuk Matematik. So, hari ni kita akan buat hands-on activity macam mana kita nak menggunakan STEM ataupun kita nak buat aktiviti STEM supaya ia menjadi lebih menarik. Okey, so pertama kita akan tengok modul 1 iaitu kita akan lihat modul pembelajaran STEM. Kita nak buat apa ini? Kita nak buat taman dalam botol. So selain daripada kita belajar STEM hari ini, kita akan cuba juga mencungkil kita punya kecerdasan pelbagai iaitu kecerdasan naturalis dan juga kecerdasan verbal linguistik. Jadi apa tujuan kita nak buat taman dalam botol ni? Of course lah, dah tentulah dia berkaitan dengan aktiviti STEM. Jadi semua orang boleh pelajari dan fahami konsep STEM melalui teori kecerdasan pelbagai dan apa yang kita harapkan adalah aktiviti yang kita nak buat ni dapat menerapkan kecerdasan naturalis dan kecerdasan verbal linguistik. Sebab aktiviti yang kita nak buat adalah taman dalam botol. So, bila kita sebut tentang taman dalam botol, mesti tak lari daripada aspek naturalis. Baik. Dalam kita buat taman dalam botol ini, kalau kita lihat apa elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang kita belajar. So, secara ringkas, sains yang kita dapat lihat dalam aktiviti taman dalam botol adalah tentang konsep fotosintesis dan juga ekosistem. Semua tahu kan apa itu proses fotosintesis? Iaitu proses di mana tumbuhan memproseskan ataupun melakukan proses untuk menghasilkan glukos. Kemudiannya teknologinya adalah apabila anda membina botol terarium ataupun taman dalam botol menggunakan bahan-bahan terpakai. Seperti apa? Kita akan menggunakan botol mineral yang terpakai. Kemudiannya aspek kejuruteraan adalah pembinaan botol terarium itu macam mana anda mereka bentuk botol terarium anda ataupun taman dalam botol anda. Dan yang terakhir iaitu aspek matematik iaitu menggunakan pengukuran dalam memotong botol. Kita nak potong botol ni kita kena ukur betul-betul dengan mengira kuantiti bahan yang digunakan. Nanti nak susun-susun bahan-bahan dalam botol ni kena guna aspek matematik. Okey? Baik. Apa yang kita perlukan untuk kita buat taman dalam botol ni? Pertama, of course, kita memerlukan botol mineral. So, yang botol mineral saya ada ni adalah botol 500 ml. So, digalakkan kita mengguna botol 1 liter supaya dia lebih besar. So, botol ni nanti kita akan potong. So, kalau boleh, bila kita nak menerapkan aspek naturalis ni, kita kena ambil yang telah terpakai. Kalau tak nak guna botol, boleh juga guna, ini botol plastik kan? Boleh guna botol kaca, balang kaca dekat rumah yang dah terpakai, ataupun boleh guna balang kuih raya yang raya itu kan banyak. So, boleh ambil dan guna untuk buat botol terarium ataupun taman dalam botol. Yang keduanya, kita perlukan pokok renek. Pokok renek boleh, pokok kaktus boleh. Ni saya cabut je daripada pokok belakang tu. Pokok belakang tu. So cabut sikit untuk saya nak buat botol terarium saya. Seterusnya kita perlukan apa dia? Kita perlukan batu kerikil. Ni batu kerikil. So batu kerikil ni adalah batu-batu sungai lah. Batu-batu yang besar supaya dia akan digunakan untuk tutup bahagian bawah botol kita nanti. Apa lagi kita perlukan? Jaring. Jaring itu optional. Nak guna boleh, tak guna pun tak apa. Sebab jaring digunakan untuk menjadi satu penghalang antara batu dan juga tanah di atas. So of course, sebab kita ada batu, kita letak jaring. Next, kita perlukan medium tanaman. So ini optional. Boleh guna serat kelapa, boleh guna tanah, guna habuk kayu. So di sini saya ada apa ni? Saya ada tanah. So tanah ni beli dekat nursery boleh. Kalau nak ambil dekat kawasan rumah pun boleh. So kita ada tanah. Apa lagi kita perlukan? Kita perlukan lumut sebagai hiasan tambahan
kita boleh guna lumut lah. Kalau ada, guna lumut. Kalau tak ada pun tak apa. Dan saya ada lagi batu. Batu ini bertindak sebagai hiasan tambahan. Ya, so, batu warna-warni ni boleh beli kat nursery ataupun dekat supermarket pun ada. Ya, so saya ada satu lagi bahan tambahan untuk saya nak mencantikkan botol terarium saya, iaitu saya ada apa ni? Saya ada ni. Apa ni? Macam comel je kan? So kita boleh guna bahan-bahan untuk mencantikkan kita punya botol terarium. Ni pokok tipu ni. Ya. Okey, so bila kita ada bahan-bahan ni, maksudnya kita boleh buat kita punya botol terarium. Di samping tu kita perlukan penyepit, kayu untuk pindahkan pokok ke dalam botol terarium, dan kita perlukan gunting jugalah untuk nak potong botol. So, macam mana kita nak buat botol terarium ni? Macam mana kita nak buat botol terarium? Ni botol terarium cantik kan? Ya, so kita harapkan bahawa botol terarium anda macam ni lah. Cantik je kan? Menggunakan bahan-bahan yang terpakai. Baik. Apa yang kita nak kena buat adalah, saya besarkan skrin lah. Senang. Boleh tengok saya. Ni dia saya. Okey. So, macam mana kita nak buat kita punya botol terarium ni? Pertama kali, of course lah kita perlukan botol. Ya? Kita perlukan botol kita ni. So, botol ni boleh je kalau kita tak nak potong. Let's say kita nak juga menggunakan penutup dia. Apa kita perlu buat adalah kita letak batu. Kita letak batu dalam ni. Ya, katalah tak nak potong, kita letak batu. Kita letak. Bubuhlah batu dalam ni. Sampai agak-agak takat mana yang kita nak. Bubuh batu. Bubuh batu. Sampai bahagian bawah botol ni dah tutup. Okey, bubuh batu. Lagi, tak cukup lagi. Bubuh sikit lagi. Okey, kata dah cukup. Next, apa kita perlu buat adalah kita tambahkan ni, apa dia tadi? Medium. Ya, kita ada tanah. So, letaklah tanah dalam ni. Letak tanah mungkin setakat sini kita letak tanah. Kemudiannya, apa kita perlu buat? Kita ambil penyepit. Ya. Pokok saya jatuh lah pula. Okey, penyepit tadi, ataupun kalau pokok ni cukup tinggi, kita boleh masukkan pokok ni ke dalam. Tekanlah sikit. Kita kena tekan sikit agar pokok tu masuk ke bahagian dalam. Katalah kalau dia terlampau panjang, apa kita boleh buat adalah mungkin kita boleh potong sedikit akar dia. Ya, kita potong akar. Kita potong akar. Kita potong sikit. Jangan risau. Pokok macam ni, ya, dia senang tumbuh. So, tak perlu kita nak susah hati kalau pokok kita tak tumbuh. Bila dah ada tanah tu nanti, kita akan masukkan dia ke dalam supaya tenggelamlah bahagian tanah. So, pokok tu dah masuk dalam. Dan selepas itu, kita boleh hiaskan dengan lumut. Ya, dan kita boleh hiaskan juga dengan batu kerikil tadi. Dan kita boleh letak lain. So, ini satu cara. Kalau anda tidak berminat untuk letak pokok ini tanpa potong botol, sebab ini kita boleh tutup. Itu ditutup, kita boleh nampaklah pokok kita kat bahagian dalam ni. Ini saya tak letak tanah. So, nanti batu, mungkin 3 suku batu, kemudian tanah separuh, dan kita akan letak pokok kita lah. Boleh guna cactus, boleh pokok renek lah, pokok kecil. Dan selepas itu kita boleh letak di bahagian atas dia lumut. Ya, lumut nak bagi cantik. Lumut kecil-kecil kat rumah tu, moss kan. Kemudian batu-batu ataupun perhiasan. Sebab tu saya kata saya galakkan guna botol 1 liter besar. Yang ni saya tak ada botol 1 liter, saya guna botol kecil. So, agak tersepit saya punya pokok ni kan. Jadi kita guna botol 1 liter. Dan kemudiannya kita boleh hias. So, bila kita tutup, apa berlaku? Proses fotosintesis itu berlaku. Kan pokok dia akan melakukan fotosintesis. Dan ini akan menyebabkan wap-wap air itu jatuh seperti air hujan untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan. So, apa lagi? Kita buatlah botol terarium ni. Adalah jimat. Lepas tu kita boleh tengok proses stem itu berlaku. Ya. So, jangan lupa aplikasikan sains melalui proses fotosintesis kita nampak. Teknologi apabila anda mereka bentuk anda punya
taman dalam botol ni, ya. Menggunakan bahan-bahan terpakai bersama dengan engineeringnya apabila anda mereka bentuk, dan matematiknya apabila anda mengukur berapa jumlah batu, berapa jumlah tanah, berapa pokok tu nak kena cukup, kena potong dan sebagainya untuk pastikan botol anda ini, taman dalam botol anda ini siap ataupun cantik. Jadi, selamat mencuba. Terima kasih.